أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آمنت بالله صدق الله يا مولانا العظيم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من ظالمين. Astaghfirullah. Hasbunallah ni'mal wakil. Apek ni nak tanya, ini capal mana ni? Selama hidup saya tak pernah dengar isu capal. Patutkah saya tahu mengenai capal? Pentingkah? Apek ni tertanya-tanya, apakah di akhirat besok saya akan ditanya pasal isu capal? Berapa minit, saat atau jam saya nak habiskan di masa saya mengaji tentang capal? Padahal begitu banyak isu tentang fardu kifayah, isu tentang kesatuan jamaah, isu tentang duit riba yang hancurkan ekonomi umat Islam dan dunia sejagat, isu mengenai perbankan riba yang dipalsukan melalui Islam, kononnya bank Islam, dan kita tinggal dengan duit kertas menggantikan dinar dan dirham, semua dimiskinkan, dan kena pandemik COVID ni lagi dimiskinkan. Jadi Apek nak tanya, siapa boleh tolong jawab, apa tu isu capal? Should I know about the capal issue? Apek nak sarankan umat kita ni pergi dengar seorang alim India Muslim bernama Sheikh Asrar Rashid yang sentiasa berkuliah daripada London, yang ada umat Islam yang ramai. Tetapi beliau bermainan lumpur dengan golongan Salafi, golongan Wahabi, golongan Syiah, maupun antara golongan Sufi maupun golongan Sunni wal Jamaah. Asyik berdebat. Setiap tahun ada Maulud Rasul, berdebat lagi, berhari-hari, kafir mengkafir. Dan baru tadi saya dengar Syekh Asrar Rashid dalam satu YouTube videonya, dia beritahu pseudo muhaddisin. Faham tak pseudo? Pseudo bermakna orang yang pura-pura pakar hadis. Ada di kalangan umat kita yang pura-pura pandai dalam tafsir dan hadis, pseudo muhaddisin, tetapi menghabiskan tenaga umat Islam di Pakistan dan India semasa kemerdekaan India dan Pakistan. Terpisahnya India dan Pakistan itu isu malapetaka umat Islam di India, sehingga pecah tiga Pakistan, India dan Bangladesh. 150 juta rakyat Pakistan, 150 juta rakyat Bangladesh, dan 150 juta lebih kurang rakyat Muslim India. Berpecah tiga. Kerana umat Islam masa itu, maulana mereka, muhadisi mereka, sibuk berdebat, bergaduh pasal apa itu, masa itu bukan capal,
Masa itu cara nak letak tangan semasa solat. Padahal setiap tahun isu terbesar ialah perpecahan umat Islam, maruah umat Islam di haram Masjid Al-Aqsa, Baitul Muqaddis diduduki oleh Zionis. Setiap tahun, setiap ulang tahun, tak ada orang fikir tentang Yaumil Quds. Tetapi sibuk bergaduh pasal Maulidi Rasul. Baru ni Maulidi Rasul semua orang sibuk. Lepas tu capal mana datang ni isu capal. Sepanjang hidup saya, masa bukan Islam pun tak pernah dengar isu ni. Sebagai orang Islam pun tak pernah dengar. Mungkin saya dalam gua mana. Apakah harus saya tahu? Jadi inilah masalah umat kita. Masalah umat kita hari ini. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disibukkan, diselewengkan pandangannya dengan isu untuk cari bergaduh. Saya nak kata isu remeh-temeh, memang remeh-temeh. Tapi siapa saya untuk cakap remeh-temeh? Dia buat sampai besar. Isu besar betul. Isu yang besar melanda kita, kita lupa dan kita tak dapat buat apa-apa. Kita sebahagian dari masalah. We are part of the problem. Kemiskinan kita mengemis kepada IMF. Tak lama lagi mengemis kepada Bank Negara. Tak lama lagi mengemis kepada moratorium Bank Negara. Mengemis kepada Bank Islam yang bank riba juga. Yang akan bakal merampas semua harta kamu yang tak berbayar. Kamu pergi ke Along, pergi ke Chetty, sama juga. Isu food security umat Islam. Isu defense. Umat Islam sekarang tidak boleh offense pun. Tidak boleh menyerang Zionis di Masjidil Aqsa. Tentera Mahdi tak ada. Kalau Imam Mahdi turun pun bukan masa sekarang lah. Pasal tak ada. Tunjuk saya mana ada tentera Imam Mahdi. Mana ada? Macam mana? Itu corona. Konspirasi. Ini sat-sat. Tak guna kita tahu satu tu konspirasi, tak guna kita tahu satu tu musuh, tak guna kita tahu DAP ni kaya, tak guna kita tahu Cina ni kaya, tak guna kita tahu umat Islam ni berpecah. Kalau kita sibuk isu capal. Apa benda capal ni? Saya tengok ada lambang itu apa macam kasut ke apa ke. Saya dah perhatilah benda ni. Azimat lah, baca ayat lah, kat dulang lah. Itu saffron lah. Saya dapat hati daripada lama. Menunggang agama. Dapat slip gaji. Saya nak diagnose penyakit umat Islam ni. Kata Waristul Anbiya ialah orang yang tidak minta upah bagi jihad fisabilillah dia. Tetapi menerima upah daripada jadi petani. Saya pergi Indonesia. Saya terkejut. Bila di Ponorogo tu saya cerita. Bila solatkan masjid tu. Saya tertanya, imam ni orang siapa? Saya tengok dia pergi jalan, pergi ke kebun dia. Mereka kata, dia petani. Saya tanya, berapa gaji imam ni? Mereka pandang saya macam saya makhluk asing. Dia kata, mana ada imam dapat gaji di Indonesia? Hanya di pemerintah saja. Rata-rata masjid di kampung, tak ada upah. Bila tak ada upah, Toksiat tak ada upah. Jawatan kuasa masjid tak ada upah. Macam sekarang. Itu yang mereka menguasai masjid ni. Mereka sembahyang sendiri. Itu dajjal punya tu. Tak diterima Allah. Membelakangkan umat. Lawan dengan ayat saya baru baca tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak kamu lihat siapa dustakan agama. Fawailul musallin. Sebelum tu. Yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tak jaga tentang orang sekeliling dia. Tak jaga dengan soal politik. Yatim lah, masakin lah. Ni soal sosiopolitik. Fawailul musallin. Neraka will bagi orang yang sembahyang. An solatihim sahun. Iaitu dia lalai dalam solat dia. Yang pergi sembahyang sekarang kat masjid ni, lalai dalam solat mereka. Mereka ingat apa? Nak pergi syurga macam tu. Dia saja masuk syurga. Jangan terkejut. Di akhirat besok, mereka tak dapat syurga. Kerana apa? Kerana jelas kezaliman berlaku pada masyarakat, mereka tak soal. Soal Allah wa Rasul dibelakangkan, mereka tak soal. Mereka tak fikir tu. Tidak ada dalam hati mereka. Soal manusia sibuk dengan capal, ulama upahan kita yang slip gaji ini,
Tidak mau menyedarkan umat kita ini perkara-perkara kecil. Tapi malulah nak beritahu umat macam ni. Malu. Ini corona ni tak faham-faham lagi. Sudah, corona ni dah habis. Apek tak mau cerita corona lagi. Bank Islam pun tak mau cerita lagi. Dah tahu, saya dah sebut bank riba, bank kafir, sudah. Ulama yang menyokong bank Islam ni ulama jahat. Sudah, titik nota, sudah. Tak faham, pergi mengaji. Pergi baca 15 kali. Cukuplah. Sepatut kita bincang macam mana serang. Sepatut kita bincang macam mana jadi tentera Mahdi. Sepatut kita bincang macam mana pergi Masjidil Aqsa. Sepatut kita bincang macam mana menguasai ekonomi. Sepatut kita bincang berapa banyak tanah kita ada, berapa banyak harta kita ada, berapa banyak tenaga kita ada, bagaimana menyusun saf kita, menubuhkan masjid baru, tak kira kat tanah kering kontang, pasir, atas lumpur. Itu masjid baru. Yang masjid Dira ni, masjid yang dibina sergam indah batu bata kunci, itu masjid Dira, masjid tunjuk-tunjuk, masjid jahiliah. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Jadi, kita ulangi balik sejarah. Ustaz Abdul Hadi Awang pernah beritahu kami bagaimana umat Islam Baghdad dulu, pada kemuncak ketamadunan Islam di Baghdad, sibuk berbincang macam mana ambil air semayang kalau kepala dua. Macam mana ambil air semayang, macam mana pegang dalam semayang. Sehingga lemah ketenteraan Islam, lemah kekuatan Islam, lemah sains Islam, lemah semua ilmiah Islam, kesatuan Islam, semangat Islam, sehingga orang Mongol boleh datang sembelih 1 juta penduduk Baghdad, disembelih setiap ulama sana, sehingga ulama itu mayat mereka terapung-apung dalam sungai di Baghdad, sungai Tigris, sungai Euphrates, merah dengan darah ulama-ulama Islam. Nak sampai gitu ke? Hari ini kalau kita dilanda musuh, kita peluru dah habis, duit dah habis, reserve kita dah habis. IMF datang ke, tentera Amerika datang ke, tentera China ke datang ke, kita tak boleh lawan tuan-tuan. Kita berpecah, sibuk isu capal. Sibuk isu capal. Apa lagi nak sebut? Bolehkah saya jadikan Taun sebagai tuan apa? Untuk satukan. Ya. Isu pertama sekarang ni, bersatu. If you have no unity, you have nothing. Okay? Kalau kamu tidak ada satu jamaah, ini pecah 70, saya pun tak ingat berapa, 71, 72, 73, 74. Pentingkah berapa puluh jamaah kamu berpecah? Yang penting kamu bersatu. Inilah masalah kepala otak kita ni. Ini masalah kita. Saya tak mau bincang masalah betul ke ayat ni, betul ke ayat tu. Saya tak mau berbincang capal bentuk macam ni ke, capal bentuk macam tu ke. Letak tangan dalam semayang macam ni ke, lurus ke. Gerak jari ke, tak gerak jari. Saya tahulah semua ni. Saya bukan bodoh. Saya masuk Islam, saya dah dengar macam-macam isu. Pergi tablik ke, tak pergi tablik ke, keluar 3 hari ke, keluar 7 hari ke. Asal keluar-keluar sudahlah. Soalkan iman orang ke, tak soalkan iman orang ke. Kita berbetulkan sahabat kita. Kalau dia tambah berduit, tinggalkan dia. Terus kita jamaah. Siapa tak betul, jadi pemimpin yang baik, perbetulkan orang bawah. Saya pernah jumpa orang tablik yang bagus. Dan saya pernah jumpa orang, maaf cakap, yang bodoh. Yang hanya sibuk benda kecil. Ayat yang saya selalu cakap, nak test orang kita, test sendiri. Surah Fatihah basic, sekarang kamu mesti tahu semua 7 ayat. Maksudnya, siapa yang nak ikut Cinapek, akan disoal makna 7 ayat tu. Kalau tak boleh jawab, Tos Samari. Itu basic lah, basic. Baca, sesiapa yang baca apa ayat pun,
Kalau tak boleh beritahu makna, berhentilah. Letak jawatan lah. Sebagai seorang nak harapkan jemaah. Okey? Sekarang, isu pertama kita, bersatu. Jumpa sesiapa yang tak nak bersatu, tinggalkan dia. Pemimpin kita angkat, tak boleh angkat diri dia. Kita yang angkat. Imam kita yang tolak ke depan. Kalau asyik dia ambil diri dia sendiri, campak aja. Ini masalah utama kita. So, I don't want to bring up any more all those stupid nonsense lah. Semua isu ni nonsense lah. Sudah cukup lah. Saya masuk Islam dah 40 tahun, tuan-puan. Saya pernah pergi satu majlis lah, Muhammadiyah lah, Indonesia. Yang ada di, Said Naqi Al-Atas punya, ada kat atas Damansara Hai, masjid tu, Istek. Dewan Istek. Fadullah Wimod ada, Siddiq Fadil ada, Abim ada, Muhammadiyah ada, bincang tentang Fazlur Rahman, bincang pasal Said Kutub, bincang pasal Hasan Al-Banna, bincang pasal kegemilangan Islam. Soalan saya senang aja kepada ahli-ahli panel sana. Assalamualaikum, saya kata, saya Cina, mualaf, Muhammad Ridwan, saya Cina Muslim. Saya sudah masuk Islam 40 tahun. Dulu saya masuk Islam tahun 80. Masa itu ada Ismail Faruqi, Allah Yaham. Masa itu ada Anwar Ibrahim. Masa itu ada Ahmad Totonji. Masa itu ada Jamal Berjanji. Masa itu ada daripada Muhammadiyah. Masa itu ada daripada Ikhwan Muslimin. Masa itu adalah wakil daripada Pakistan. Masa itu wakil daripada Yasir Arafat. Mereka bincang apa? Isu yang sama setiap tahun, setiap dekad, setiap abad, isu yang sama. Macam mana Islam dulu hebat, macam mana ilmu Islam dulu hebat, kita sekarang ni lemah. Takkan setiap tahun masih bincang isu yang sama? Tak boring ke? Kamu tonton benda yang sama kat Netflix, drama yang sama setiap tahun. Every year you having the same problem. It's stupid lah. Amat bodoh lah. Membodohkan diri, membodohkan saya, membodohkan saudara. Asyik bincang masalah yang sama. Food security. Saya beritahu food security. Sampai sekarang tahun 2020, umat Islam masih bincang kelaparan. Masih bincang tak cukup nasi makan. Masih bincang tak cukup duit. Ini penyakit kerja government ni. Faham tak? Penyakit makan gaji, slip gaji ni. Ulama kita slip gaji ni. Masih lagi jadi peminjam. Mana orang kaya kita? Saya nak tanya, umat Islam ni berapa orang kaya? Saya nak tanya. Saya Cina ni, Cina ramai orang kaya, tak payah tanya lah. Orang Melayu ni, maaf saya tarik balik. Jangan cakap Melayu. Orang Melayu marah bila Cina cakap Melayu. Orang kita ni, adik kakak kita ni, berapa jutawan ada? Habaq kat saya. Saya tak sebut Melayu, saya tak sebut Cina ni. Saya tarik balik. Orang kita, berapa tuan tanah ada? Berapa besar? Berapa ekar? Yang boleh infak kepada jemaah Islam. Berapa juta duit kamu boleh infak kepada jemaah Islam? Berapa jam kamu ada rehat daripada makan gaji, jadi hamba orang, yang kamu boleh infak kepada perjuangan Islam? Berapa? Bila nak bincang hal ini? Tapi saya takut bila duduk bergaduh. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Go to hell lah. Ini jawatan Perdana Menteri. Boleh go to hell lah. Siapa yang tak boleh bagi formula macam mana selesaikan masalah umat Islam sejagat, sedunia, khususnya di Malaysia ini, sampai ke Sabah sini, dari Perlis Indra Kayangan sampai Sabah Pairan Kidingan, sehingga pada Johor, ya, kalau tak boleh selesai, forget about masuk pilihan raya, forget about jadi PM, forget it. No use. Asyik rasuah saja. Asyik lompat macam katak aja. Forget it. Jangan bincang PRU. Jangan bincang kalian parti ini, parti itu, tubuh parti ini, parti itu. Jangan. Kalau orang biasa tak boleh solat jemaat ini, 13 orang jemaah Islam ni ditangkap. Ini kerajaan apa yang menangkap orang sembahyang? Saya sangka kerajaan Cina aja. Kita kata Uyghur, kesian. Orang semua tanya kat Cina apa. Betul kat Uyghur kena seksa? Tak payah tengok Uyghur lah. Kat sini pun orang Islam ditahan. Ditindas kerana solat berjemaah. Langgar SOP ni. Ini tanda kejahilan, tanda kerendahan umat Islam. You have gone beneath tau.
Umat Islam ni sudah jatuh sampai tak boleh jatuh lagi lah. Flat lah. Kalau semua masjid ditutup ni, ini bukan umat Allah, bukan umat Rasulullah SAW. Saya cakap sebagai orang Cina yang masuk Islam, mesti ada orang troll lah. Mesti ada orang tak puas hati lah. Biarlah. Biar pi lah. Biar pi. Saya tak kisah awak Wahabi ke, Salafi ke, Sunni ke, apa ke. Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali ke, Abu Hanifah ke. Orang Cina mau masuk Islam, tengok kelang kabut ni orang Islam ni, bincang capal apa ni. Saya sendiri yang masuk Islam 40 tahun pun saya confused. Jangan cakap amoy ke, apek ke, akong ke, beritahu dia apa itu Islam. Islam is beautiful. Islam al-kamil. Islam al-falah. Islam al-aman. Islam, Assalamualaikum, ini maksudnya salam, sakinah, kejayaan. Kamu dapat untung dunia akhirat. Orang confused lah. Orang akan confused. Tak boleh tarik orang masuk Islam macam ni. Kalau Kristian senang. Kristian bukan dia pakai duit saja. Kerana percakapan dia senang orang faham. Ada orang tanya saya hari tu kan, semalam ke apa, kenapa Cina APEC ini masuk Islam padahal Kristian lebih mudah. Saya setuju Kristian lebih mudah. Islam ni kompleks. Banyak luggage. Banyak baggage. Banyak excess baggage. Nak naik kapal terbang memang tak boleh terbang lah kapal ni. Kalau masuk kapal memang tenggelam. Banyak sangat isu. Banyak sangat pergatuhan, furuk capal ini. Maulid ini. Kenapa saya masuk Islam? Kerana saya tak tahu masalah semua ni. Masa saya masuk Islam, mana aku tahu isu capal? Mana saya tahu isu Sunni Shia? Masa saya masuk Islam, saya hanya tahu 2 perkara saja. Kitab Injil ni ditukar dengan tangan orang, sehingga beratus, 700, dan hanya tinggal 4 saja kitab Injil. Baru saya sedar, rupanya 4 ini, tak sepatut 4, sepatut 1. Dan saya tengok Quran ni satu saja. Mereka kata seluruh dunia Quran ni satu saja. Tidak ada diubah. Saya pun baca, masa tu, saya baru baca Fatihah. Saya baru baca juzuk pertama surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah kitab fi lauh mahfuz. Itulah kitab tidak syak di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jernih ayat ni. Kalau Amoy dengar, lompat masuklah Islam. Pasal ini ayat confident. Ayat perisytiharan daripada pihak pertama. Zalikal kitab. Bukan ayat narrator. Bukan ayat komentator. Bukan ayat tafsir. Bukan ayat pihak ketiga. Bukan ayat muhadisin. Bukan ayat tu kursi pun. Ayat Quran qat'i yang direct. Zalikal kitab. Satu pengisytiharan. Tidak ada syak di dalamnya. La raiba fi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfikun. Iaitu mereka yang beriman dengan gaib, mendirikan solat dan keluar infak apa yang Allah berikan kepadanya. Ada orang troll. Siapa? Pandai tuduh. Oish, ada pula tuduh menuduh. Isu besar. Apa lagi? Siapa troll? Ada troll? Sebenarnya tak ada troll lah. Setiap hari APEC dah block lah. Berapa troll pun ada. Ada lagi ke? Mana tentera ni? Buat grup WhatsApp pula. Berapa banyak grup WhatsApp dah. Sorry. No more WhatsApp group. I tak akan masuk. Siapa masuk saya dalam grup WhatsApp, saya akan keluarkan balik. Ini message awak bawa sendiri lah. Dah paid up lah nak bawa ni. Dah cukup lah. Every day ada je isu. Ya, semua nak jadi rakan tu jadilah. Tapi you know better lah.
Tak payah saya ke siapa ke untuk pimpin. Ini semua kita bila kata inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini apa pun belajar punya daripada orang Melayu. Ustaz Melayu. Semua ustaz saya Melayu masa saya belajar kat Pekim tahun 1980. Mungkin mereka dah arwah ke apa ke ya. Tajwid saya belajar dari sana. Berapa puluh tahun nak belajar tajwid ni. Apa yang belajar tajwid pun 3-4 bulan. Kuat-kuat pun 3-4 bulan. Ilagan wajib baguna, majais, madlin, ifa, iza, majais, apa lagi? Tapi kita ni not serious lah. We are not serious at all. Something wrong. Something wrong. Itu saja mesej saya. Saya bukan nak bersyair ke apa ke. Tapi pada saya, mesej ialah sama. Ada sesuatu tak kena dengan kita. Kita ada big problem ni. Ekonomi kita down. Ketenteraan kita down. Masjid Al-Aqsa duduk sana tangan Zionis. Hari-hari kita meratip. Yang ni Syiah ni satu hal. Hari-hari pergi meratip, pukul belakang ni sampai berdarah tu. Takutlah. Ini Cina apa takut tengoklah. Ni macam mana mau tarik orang masuk Islam. Amoi masuk Islam tengok lu mandi darah. Pukul sendiri bukan pukul Yahudi. Bukan pukul Zionis. Bukan pergi Masjid Al-Aqsa. Asyik pukul sendiri. Karbala. Ini apa benda ni? Maaf cakaplah. Saya masuk Islam tu, saya baca ayat tadi. Tidak ada syak di dalamnya petunjuk bagi orang beriman bergaib. Mendirikan sembahyang. Infak apa yang kami berikan kepada kamu. Lepas itu beriman apa yang diturun sebelum. Dan diturun ini. Dan dengan hari akhirat. Yakin. Itu saja. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu mendapat hidayat daripada Tuhan dan mereka itu mendapat kejayaan. Yuflihun. Kejayaan apa? Janganlah soal kejayaan saya. Bukan apa sangat nak dibangga. Boleh pergi round dunia 40 negara, alhamdulillah. Boleh belajar jadi pakar komputer, alhamdulillah. Boleh dapat pendapatan tinggi, alhamdulillah. Ya. Boleh bermitatu, boleh jadi calon lawan daim, alhamdulillah. Kalah tu, alhamdulillah. Tetapi, what about you? Kan? Apa orang suruh saya doa untuk dia? Tuan-puan tak boleh doa sendiri ke saya nak tanya? Nak suruh saya ajar? Tak boleh belajar sendiri ke? Berapa lama nak belajar ni saya nak tanya? Berapa lama? Sampai bila umat kita ni jadi macam ni? Dan 40, saya nak beritahu, saya nak akhiri dengan satu ucapan oleh Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan Ustaz Fadil Noor, bersama dengan berdebat. Tahu tak? Ustaz Fadil Noor dan dia anggap muzakarah tapi sebenarnya berdebat antara Mahathir dengan Presiden PAS masa tu Fadil Noor. Lama dah. 1990 berapa ke? Dan Dr. Mahathir Mohamad ni very practical. Beliau beritahu apa? Datuk Seri Mahathir masa tu, dia kata, dia berjumpa Yasir Arafat. Dan dia tanya Yasir Arafat, Allahyarham, satu soalan. Berapa lama PLO, kamu dan PLO, menentang Israel? Yasir Arafat kata 50 tahun. Dan Dr. Mahathir tanya, ini gap analysis Dr. Mahathir ni, very professional. Maaflah Mahathir selagi Mahathir ada, Anwar tak boleh jadi PM. Anwar ni kelulusan apa? Beritahu saya. Anwar kelulusan sastra Melayu. Mahathir kelulusan kedoktoran, perubatan. So mana pergi engineer-engineer kita, doktor-doktor kita? Maaf cakap, ulama-ulama kita bukan macam Ibn Sina dah. Biologi tak tahu. Virus tak tahu. Itu yang masjid semua ditutup. Bukan salah mereka. Ilmu tak ada. Okey, balik pada Mahathir ni. So, dia tanya Yasir Arafat, how many years have you been fighting the Zionists, Israel? 50 years. Yasir Arafat jawab. 50 tahun. Okey. What do you do? How do you fight them? Oh, kita macam-macam lah. Baling batu, ikat bom di badan, ada apa? Ada intifada, kebangkitan, kita bawa dengan PLO, bawa dengan penganas ke apakah, kita semua baling ke Israel. Perang dengan Israel. Okey. Soalan ketiga dari Mahathir, apa hasilnya?
What is the result? Yasser Arafat cakap, asyik kalah saja. Asyik kalah saja Palestin lawan Israel. Asyik kalah sajalah. You hantar doktor ke, hantar bot ke dari Turki. Ingatlah dulu. Kita hantarlah, kena rampal Israel lah. Sudah buat semua. 50 tahun. Hasilnya gagal. Jadi Mahathir tanya soalan seterusnya. How long more are you going to fight Israel? Lagi berapa tahun kamu nak lawan Israel? Ya, saya dapat jawab apa? Rasa lagi 50 tahun lagi, tapi saya sudah matilah. Dah 50 tahun kita lawan Israel dengan taktik yang sama, keputusan yang sama, kalah. Bukan 10-5, 100-0. Asyik kalah. Dan lepas ini kamu nak buat berapa lama? 50 tahun lagi dengan cara macam mana? Cara yang sama? Cara yang sama? Cara yang sama kamu nak lawan dengan Israel? Jadi Mahathir tanya, what would be the end result? Yasser Arafat sendiri jawab, 50 tahun pun result yang sama. Itu saja saya nak akhiri. Kalau kamu tengok balik apa yang kamu buat selama 1-2 tahun ini, selama 1-2 bulan ini, selama 10 tahun ini, kalau yang muda-muda selama 1-2 tahun ini, kalau kecil-kecil selama 1-2 bulan ini, dan hasilnya sama, failure demi failure demi failure, fikir dan 2-3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, you punya rancangan Malaysia ke 5 ke, 5 tahun ke, 10 tahun ke, apa hasilnya kalau kamu guna taktik yang sama, approach yang sama, otak kepala otak yang sama, bincang isu yang sama, Facebook yang sama, tampal gambar yang sama, download benda yang sama, spam benda yang sama, resultnya sama. Okay? Cina mencakap nan buti nan, kui buti kui. Apa maksud dia? Orang pun tak serupa orang, hantu pun tak serupa hantu. Kerana tak ada beza lah. Saya pun tak tahulah, saya Cina murtad, saya tak tahu. Tapi saya cakap sekarang, saya banyak confused dengan ini umat kita ni. Very confused, ni capal apa benda ni. Siapa yang main isu capal ni, tolong unfriend lah. Tolong unfriend. Bincang isu yang very serious in front of us. How we going to bloody hell achieve unity and get ourselves economically viable. Menjadi satu kuasa. Bukan dalam kerajaan. Di luar kerajaan. NGO. Ke NGI. Non-governmental individual. Jamaah. Tak payah nama lah. Jamaah lah. Kan sunnah Nabi dah cakap jamaah. Jamaah lah. Wa ana minal muslimin. Wa ma ana minal musyrikin. We are all muslimin. We are not musyrikin. Sudah. Siapa yang bagus antara kita, bawa dia ke depan. Ya, macam Abid Liu ni. Bawa ke depan. Toki ni. Bawa ke depan. Asri Janggut ni bawa ke depan. Cina Apek duduk belakang sudah. Mengajar komputer sudah. Mengajar bahasa Cina sudah. Kita dakwah ke Amoy sudah. Itu saja. Ini bukan perjuangan saya. Ini perjuangan bersama. Ini bukan mesej saya. Tapi saya nak cakap ni. Apa ni? Somebody got to kick big ass lah. Somebody kena kick your bloody ass. Okay? Yes, I'm doing the kicking lah. I'm kicking your bloody ass. All these people. Ni pemimpin ni tak payah saya tinggi sangat lah ni pemimpin. Ini. Yang jabatan agama ke JAKIM ke Pusat Islam ke Mufti ke Menteri Agama semua sepatut letak jawatan. Tapi siapa saya untuk berpanggil? Biar orang kita ni semua panggil mereka letak jawatan. Buat petition lah. Suruh mereka semua letak jawatan. Kena. Tak boleh biar. Macam tak cerita tadi PLO Yasser Arafat ni kena orang Israel. Kalau kamu biar, keputusannya sama. Kamu biar tutup masjid sampai, katakan Bill Gates kata sampai 2 tahun. 2 tahun lah dia tutup. Macam ni kah? Tunggu dan lihat. Inikah cara kita tunggu dan lihat? Wait and see, wait and see. Orang dah sampai ni, wait and see. Besok Imam Mahdi datang ni, kamu nak see apa? You mesti baca lah. Saya baca itu hadis. Imam Mahdi akan pergi Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram sudah buka tau. Silap-silap dia ada sana. Silap-silap Jumaat depan, kalau 2 imam tu pengsan, imam ketiga tu istiadat di Masjidil Imam Mahdi, you tahu tak apa you nak buat? Itu hadis cakap, siapa tak bersama dia masuk neraka tau. Siapa tak bersama Imam Mahdi, masuk neraka. Baca balik hadis tu betul-betul. Yang ulama mufti ni, Dato' Mazhar ni sila confirmkan. Betul tak Cina Apek ni cakap?
Tak betul tak apa. Terlepas saya tak payah ikut Mahdi lah. Nabi Isa datang pun saya cakap goodbye ajalah. Please carry on lah. All the best lah. Tapi ikut hadis tu, bila Imam Mahdi datang, semua orang Kaabah tu kena baiat dengan dia. Dia kalau mari kat Nusantara ni, semua kena baiat dengan dia. Kalau ada tentera depan ke, Yahudi depan ke, mufti depan ke, campak ke laut. Kalau tidak, kamu dianggap jahiliah, masuk neraka. Kita kena. Dan Imam Mahdi ni, hadis dengan Imam Mahdi ni, sahih-sahih belaka. Asra ni, kena belajar dari Asra Rashid ni. Ulama London yang saya sebut tadi. Dia beritahu ada 4 ilmu. Ada 4 ilmu. Ada, ini akhir lah, saya janji akhir ni. Ini saya punya telekas akhir. Ada 4 ilmu. Di mana Jibril AS datang duduk dengan Rasulullah SAW masa mereka di gurun pasir. Yang Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an ada. Datang satu orang yang jubah putih semua orang. Tak payah saya sebut dah. Semua dah tahu hadis ni. Masuk tabligh semua dah cerita. Tapi saya cerita kali last ni. Rambut hitam semua legam. Baju jubah ni bersih. Macam baru landing daripada mana lah. Tidak ada pun tanda dia peluh. Tidak ada tanda ada debu. Duduk lutut ke lutut. Sentuh lutut dengan Nabi. Menghadap Nabi. Mata ke mata. Dan tanya Nabi Muhammad SAW. What is iman? Apa tu iman? Iman, Mada iman, Mada Islam, Mada ihsan. Apa itu iman, apa tu Islam, apa tu ihsan. Lepas tu, bila hari kiamat? Dia tanya bila kiamat? Nabi Muhammad SAW jawab, hanya Allah yang tahu. Yang bertanya pun, yang ditanya sama, apa itu tanda-tanda kiamat? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab. Ya, atau ya, baca baliklah, saya bukan ulama. Menunjukkan menurut Syekh Asra Rashid, 4 ilmu diturunkan kepada kita. Ilmu iman, tauhid, kalam, Islam, ilmu fiqh, ihsan, ilmu tasawuf, akhirul zaman. Banyak hadis ni. Imam Mahdi, Nabi Isa, baiat dengan dia, berperang bersama dia, bebaskan Al-Quds, menawan seluruh dunia. Yalah 1 bilion takkan tak tawan dunia. Bersatu. Itu yang 3 agama samawi. Saya janji ini last. 3 agama samawi. Yahud, Nasara, Islam. 2 yang awal ni dah tak ada jemaah dah. Mana dia ada Kaabah? Mana dia ada haj? Mana dia ada tawaf? Mana dia ada saf? Tak ada. Sembahyang Kristian tak ada. Sembahyang Yahudi tak ada. Dia tu anggur-anggur tu kat dinding tu sajalah. Dia tidak ada saf. Dia tidak ada imam. Khatib kata, ya makmum, saf. Tak ada. Rapatkan saf. Karib saf. Saf at-karib. Tak ada. Only the umat. Only Islam. Tentera Islam ni, ya makmum, saf. Semua saf. Hanya ini. Itu pun hancur ini saf. Ketawa umat Yahud dengan Nasara. Kerana mereka paling dengki umat Islam ni. Kerana saf dia dan amin dia dalam Fatihah. Bila 1,000 amin. 10,000 amin. 3 juta amin di Makkah masa haj. Amin. Orang Yahud semua dengar. Tutup telinga loh. Syaitan semua tutup telinga loh. Sekarang sudah hilang semua. Dah 8 bulan. Gone. Inilah kamu yang ada. Virus ni tak ada benda lah. Berapa orang, kalau Donald Trump boleh sihat, anak dia boleh sihat, isteri dia boleh sihat, Boris Johnson boleh sihat, 99% boleh sihat, yang kamu takut-takut apa benda ni? Ini pengecut ni. Apa benda pengecut ni? Ya. Wahai umat Islam, janganlah takut. Janganlah sibuk capal. Saf bersatu, solat Jumaat akan datang. Kalau boleh, ini nak kena saman ni. Yang polis ni semua, nasihat dia lah. Kamu ni nak pilih syurga ke neraka, kena nasihat dia. Bayar 1,000 tak ada hal. Tapi adik, abang, datuk, adik, polis, sarjan, korporal ke siapa. Ini kita umat Islam. Astaghfirullahaladzim. Awak ni orang Islam, tak boleh kena soal. Baik awak minta cuti. Baik polis semua pergi ambil MC lah. Baik pergi ambil demam semua, tapi datang kerja.
Ini soal maruah, masa depan dan juga akhirat kita. Kita tak akan masuk syurga, tidak akan dapat pandang wajah Allah berdasarkan adat siapa keturunan kita, siapa bapa kita, ke nama kita. Ialah amal. Dan inilah yang akan disoal. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Semoga Allah satukan kami. Semoga Allah ampunkan kami. Satukan kami. Khalas. Dan kita mara ke depan. Biiznillah. Ya Allah. Wa in tatawallau. Yastabi qauman ghairakum. Panggil Ustaz pergi tafsir ni ayat. Kalau kamu berpaling kepada Allah, Allah akan ganti kamu dengan satu kaum selain daripada kamu. Saya tak tahu kaum mana. Saya tak tahu kaum mana, tapi Allah janji. Saya yakin itu. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kita sama-sama selawat kepada Muhammad. Sallu ala nabi wa ala alihi wa ashabi man tabi'in bi ila yaumiddin. Akan sentiasa ada muttaqin, muqarrabin, aulia dan orang yang kasih kepada Allah. Ya. Assalamualaikum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.